Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi, imam-imam, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 12 hari bulan September, yang saya namakan hari ini dalam sejarah. Agak-agaknya sejarah apa hari ini? Kita tanya ahli masjid, hari ini dalam sejarah apa? 12 September. Apa yang ada sejarah pada hari ini? Tanda tuan-tuan. Kada nak jawab? Tulis 12 September 622 adalah merupakan hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke Gua Thawr dan seterusnya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya kalau kita baca dalam sejarah dia panggil hari ini dalam sejarah, tetapi kalau kita pergi ke tarikh Hijri, dia berlaku pada malam 27 Safar. Malam 27 Safar, iaitulah tahun yang ke-14 kenabian bersama dengan tahun pertama hijrah. Jadi tuan-tuan kena ingat, bila mari tarikh besar-besar begini, kita ingatlah hari ini dalam sejarah. Apa sejarah? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dia. Permulaan hijrah bermula pada tarikh itu, sebagaimana kata Syekh Safiur Rahman dalam kitab dia Ar-Rahiqil Makhtum. Ada sebagian ulama kata 27 itu bersama dengan 13 September. Jadi alhamdulillah, perbincangan kita pada kali ini iaitulah berkaitan dengan suatu al-hijratun nabawiyah dan kesan dia di dalam perjuangan umat ini, yang insya-Allah saya letak 10 pengajaran yang kita akan kutip nanti insya-Allah secara ringkasnya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kalau orang lain disebut dengan nama sejarah, tetapi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang tak panggil sejarah, orang panggil sirah. Sirah, as-sirah an-nabawiyah. Sirah Nabi. Kenapa? Sebab kalau sejarah sekadar itu saja, tetapi bila kita kata sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana terdapat arahan yang jelas daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan uswatun hasanah, disebut dengan nama contoh yang terbaik. Bila kita kata contoh ataupun model yang perlu kita ikut, maka kita kena tahu macam mana kita nak ikut. Kalau kita tak tahu, ikut macam mana tak tahu, maka ini satu kepincangan yang berlaku. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah umat-umat, mana sama ada umat kita ini ataupun umat yang terdahulu, bahawa hijrah itu telah berlaku kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beberapa kali hijrah, kan, daripada tempat dia mai ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah berhijrah. Kenapa Nabi kita berhijrah? Itulah
untuk menyatakan bahawa perjuangan umat ini dia tak boleh dengan free, tidak ada percuma. Maka perjuangan umat ini perlu kepada pengorbanan dan jihad yang besar. Dan kita tak boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelarian yang melarikan diri daripada orang Mekah. Boleh je Nabi duduk di Mekah, jangan berlawan dengan Quraisy, tak ada apa-apa. Sebab Quraisy berapa kali berunding. Utbah contohnya mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, mu dengar aku nak cerita kepada kamu. Nabi kata cakap. Dia bercakap, bagi tawaran istimewa, nak harta ke, nak pangkat ke, nak isteri ke, kita boleh bagi. Cuma uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam uslub yang cukup beradab. Dia tak potong lain orang. Bila dia habis, Nabi kata, ya Abul Walid, sudah dah cakap, sudah. Isma' minni, mu dengar aku pula cakap. Masya Allah. Maka Nabi SAW baca beberapa ayat Quran sehingga wakil Quraisy ini tersandar ke belakang. Orang panggil tersandar dia dengar Al-Quran. Lepas pada tu dia kata, sya'nuka anta ya Muhammad, ikut mulah nak buat apa pun. Mana dia mengaku kalah, cuma dia tak berani nak masuk Islam kerana kawan-kawan dia sedang tunggu di kelab dia. Itu maknanya kalau Nabi nak duduk di Mekah, dia tak payah pergi berhijrah ke Madinah, dia boleh berunding je dengan Quraisy. Tak apalah Quraisy, aku tak kacau kamu, membuat apa yang kamu nak, aku ikut aku nak buat. Kita boleh orang panggil MOU je baik-baik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak nak letak Nabi kekal di Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan begitu, kerana kita akan pergi suatu langkah yang jauh, iaitulah suatu perjuangan yang perlukan kepada pengorbanan. Artinya para jemaah sekalian, bila kita nak bina manusia, dia perlu kepada dua perkara. Yang pertama, kita nak tentang kefahaman yang jitu. Yang kedua, kita nak ketahanan dari sudut kesabaran, kekuatan jiwa, dan orang panggil kekuatan mental dan fizikal. Dua ni mesti kena ada. Kalau lemah saja, orang tak panggil perjuangan, orang panggil orang yang pelik. Maka timbul beberapa soalan, kenapa Nabi SAW tak jadikan Mekah sebagai pusat dakwah dia? Dia boleh berunding dengan Quraisy. Kita kata tadi, adakah Rasulullah SAW berpindah itu dengan ijtihad dia ataupun dengan arahan Allah Azza wa Jalla? Maka para ulama ahli siyar, ahli sirah mengatakan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW supaya berhijrah. Sebelum Nabi kita berhijrah, lebih dulu dia bermimpi. Dia tengok, aku tengok mimpi aku ni di tempat negeri yang banyak pokok-pokok tamar dan tanahnya sekian-sekian. Maka kata Nabi SAW, aku nampak negeri itu iaitulah Al-Madinah Al-Munawwarah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita pergi beberapa kronologi al-ahdas ataupun peristiwa. Saya nak para jemaah sekalian, sama ada yang bersama di sini ataupun sebagai penonton di mana saja berada, mari kita cuba orang panggil tengok, imbas kembali beberapa secara ringkas. Kalau tuan-tuan tak puas hati juga nak sejarah yang panjang, saya syorkan kita beli sebuah kitab, sebuah buku sirah, nama dia Ar-Rahiqil Makhtum. Beli, ada terjemahan bahasa Malaysia 2-3 versi, terjemahan bahasa Indonesia banyak lagi. Yang penting tuan-tuan boleh baca. Kalau tak faham bahasa Arab, bahasa Inggeris pun ada. Saya dipahamkan, boleh katakan seluruh bahasa dunia ni ada terjemahan Ar-Rahiqil Makhtum. Yang pertama, kita ambil dari sudut sejarah, kemudian kita ambil dari sudut ibrah. Yang pertama, puak-puak Quraisy telah memulakan serangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cara. Sama ada cara penghinaan, cara perli main-main, dan juga cara pembohongan. Itu kerja dia. Dia tengok Nabi, dia dah mesyuarat siap dah. Sama ada dia kata ahli sihir, sama ada dia tuduh penyair, ataupun dia tuduh gila. Dalam mesyuarat dia apa pening? Orang gila bukan macam tu. Penyair bukan juga.
Sebab orang Arab ni walaupun dia ummi, dia tidak membaca dan menulis, tapi terkenal dengan penyair-penyairnya yang setiap tahun dia ada pertandingan syair, siapa yang menang digantung di Kaabah. Mana yang menang zaman dulu, zaman kita ni masuk TV lah dia kan, pemenang-pemenang utama dulu kantung di kampung Kaabah, sebab di Kaabah orang mari tawaf baca dia punya syair. Bukan ni dia kata, syair apa macam ni. Akhir sekali keputusan muktamad, dia kata Muhammad ni sahir, sebab dia telah memisahkan di antara keluarga, memecah belahkan masyarakat. Maka kerja ni dia panggil kerja penyair, kerja ahli sihir yang buat kerja tak baik macam ni. Itu permulaan dia attack, serang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan tuduhan-tuduhan yang jahat, yang palsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga telah menyerang secara fizikal kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah masuk Islam. Nabi sendiri dia tak berani. Kenapa tak berani? Sebab bapa saudara dia Abu Talib membela dia. Abu Talib ni termasuk dalam menteri kabinet Quraisy, bukan orang luar. Malah mesyuarat kabinet, kita nak tangkap Muhammad gini-gini. Tak apa, anak saudara aku lepas. Dia balik bincang dengan Nabi, dia tengok Nabi SAW tegas, dia kata Muhammad teruskan. Maknanya ada pembela. Mana dalam kerajaan ada pembela yang menyebabkan Nabi kita tidak di apa-apakan, sehinggalah Abu Talib mati. Bila pergi kepada para sahabat, di antaranya tanda nama-nama besar yang mesti kita kena ingat dalam perjuangan ini, iaitulah Ammar, ibu dia dan juga ayah dia Yasir, Ammar bin Yasir. Mereka ini pagi-pagi ketua dia Bani Makhzum tarik ni, letak di tengah padang pasir, ambil batu letak atas perut, dijemur tengah panas, supaya mereka ni tinggalkan Nabi SAW, tinggalkan Islam. Nabi nak buat apa? Nak pergi bantu tak boleh. Pergi lalu ikut keluarga ni, Nabi bersabda sallallahu sabran ahla Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Allahu akbar. Tuan-tuan boleh bayangkan sahabat yang bergelumpur di atas pasir yang panas. Nabi tak mampu nak pergi tarik mereka keluar daripada cengkaman Quraisy. Nabi hanya boleh mampu motivasi, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, janji kita di syurga nanti. Mati sekarang ni, mati syurga. Allahu akbar. Tapi Ammar tak mati kan, panjang umur dia sehingga dia dibunuh oleh puak-puak Khawarij di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi kata, waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Itu mukjizat Nabi. Seorang lagi, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Ini kepala besar Quraisy. Dia duduk keluar, tarik Bilal ni, letak di tengah padang, tengah panah, jemur, sehingga Bilal meninggalkan Islam dan murtad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanak-kanak, budak-budak Mekah tarik Bilal buat masuk dalam kampung, perli main-main. Bilal hanya berkata ahadun ahad, dia tak keluar daripada itu. Jangan pula buat zikir ahadun ahad. Tak, dia kata ahad maknanya tetap dengan pendirian dia, Allah yang esa, bukan berhala yang kamu bawa itu yang benar. Contoh yang lain, Khabbab ibn al-Arat, maula li ummi Anmar al-Khuzaiyah. Khabbab telah diseksa yang begitu dahsyat, dijemur di tengah panas. Maknanya cara sama ya, jemur tengah panas, letak batu atas perut, penghinaan yang cukup dahsyat. Sehinggalah satu hari Khabbab radhiyallahu anhu terlepas daripada Quraisy. Dia tengok Nabi duduk di tepi Kaabah. Nabi duduk tepi Kaabah, di bayang Kaabah. Dia pergi, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana. Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan, Khabbab yang telah diseksa datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta rayuan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana. Rasulullah tak minta doa kan dengan Allah, minta bantu kami ni ya Rasulullah. Apa jadi? Nabi kita tengah dia benyandar, Nabi kita bangun duduk. Merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Khabbab, laqad kana man qablakum
Hei Khabbab, orang-orang Islam dulu daripada kamu, mana umat terdahulu, mereka telah digergaji atas kepala, gergaji belah dua dengan kepala dia, mereka tidak meninggalkan pegangan agama. Nabi bersumpah, wallahi la yutimmanna Allah hazal amr, ya Khabbab, demi Allah, Allah akan sempurnakan perjalanan agama kita ini sehingga oleh orang boleh berjalan daripada Sa'na ke Hadramaut tidak takut kecuali Allah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kamu ni gapo, sabar sekejap. Mana Nabi kita sallallahu di saat sahabat-sahabat ni ditekan, Nabi kita beri peluang supaya sahabat sabar. Kita pergi kepada peristiwa yang ketiga, orang-orang yang tak tahan duduk di Mekah, iaitulah pada bulan Rajab tahun yang kelima daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi minta para sahabat supaya berhijrah ke Al-Habasyah, Ethiopia. Nabi kata, lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yuzlam indahu ahad. Bolehkah tidak kamu yang tak tahan duduk di Mekah ni, kita pergi berhijrah ke Habasyah, kerana di sana terdapat seorang raja yang tidak dizalimi seseorang pun di sisi dia. Siapa dia nama raja? Najasyi. Nama dia Ashumah. Najasyi itu gelaran Malik Habasyah. Sahabat pergi, Masya Allah, tabarakallah, pergi. Nabi kata, ardu sidqin, kamu pergi di sana sehingga kami maklumkan kepada kamu supaya balik ke Mekah ataupun balik ke negeri lain setelah Nabi kita mendapat kemenangan. Pergi. Yang keempat, peristiwa yang keempat, dia panggil Al-Muqata'ah. Saya ingat para jemaah boleh tangkap cerita ni tak? Sebab cerita ni berpindah satu-satu. Saya nak bawa cerita ni supaya kronologi hijrah tu biar kita nampak. Masalah yang keempat, Al-Muqata'ah, iaitulah peristiwa boikot kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bila? Selama 3 tahun, daripada tahun yang ke-7 sehingga tahun yang ke-10 kenabian. Apa dia buat? Dia tulis surat perjanjian di antara Quraisy, kafir-kafir yang ada itu boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga yang membela Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Apa dia boikot? Tak boleh kahwin dengan mereka, tak boleh berjual beli, tak boleh interaksi, tak boleh muamalah, tak boleh berlaku. Terpaksalah Nabi kita terkepung di Syam Abi Talib, dekat di Mekah tu. Kalau kita pergi sekarang dekat dengan Maulid Nabi tu kan, sekitar tu, duduk di situ, tak ada nak gimana, nak pergi jumpa Quraisy, nak jual beli interaksi. Mu ni pembela Muhammad, nak apa ni, nak cakap kita boleh, serah Muhammad kita bunuh, baru kita buka cerita. Mana ada orang nak serah kan? 3 tahun, sehinggalah mereka ini kelaparan. Malam-malam duduk dengar kanak-kanak menangis kerana terlalu lapar, tidak ada makanan. Bila ibu tak cukup makanan, susu pun tak ada, mereka ambil daun kayu, ditumbuk daun kayu makan. Masya Allah, tabarakallah. 3 tahun. Sehinggalah Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi SAW bahawa tulisan yang mereka tulis, dia tulis surat perjanjian jahat ni, dia panggil As-Sahifatul Zalimah. Perjanjian jahat ini diletak di mana? Digantung dalam Kaabah. Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, surat perjanjian itu telah dimakan oleh anai-anai, kecuali tempat ada tulisan nama Allah, itu tidak diusik. Nabi beritahu pada pak saudara dia, ya Ami Abu Talib, surat yang kamu tulis tu sudah dimakan anak-anak. Nabi kata, betul ke Muhammad ni? Cakap biar betul, kalau tak betul aku serahmu ke Quraisy. Nabi kata, pergi tengok. Pergi tengok, betul apa yang dicakap. Maka lepas itu 3 tahun berlalu, barulah boikot itu dibatalkan. Kita kata itu peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, isteri Nabi radhiyallahu anha, dan pada masa yang tidak jauh dua itu mati pula Abu Talib, pembela Nabi dalam kerajaan Quraisy. Maka pada waktu itu orang kafir Quraisy mula lompat naik atas kepala,
Sehinggalah Nabi lalu tepi jalan, dia ambil pasir, dia tabur atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik ke rumah dia, anak dia tengok, ya Abi, ya abati, kenapa ni ambil pasir atas kepala? Dia ambilnya, dibersihkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tabki ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu menangis, fa innallaha mani'u abak, Allah Ta'ala jaga bapak kamu, jangan bimbang, aku tidak dia akan apa-apakan. Sebab Nabi SAW tahu dia akan pergi ke Madinah dan Islam ini akan sempurna, maknanya dia tidak akan mati dengan kerenah yang dibuat oleh Quraisy kepada dia di saat itu. Kemudian apabila Nabi sudah tidak ada lagi pembela dia, Sayyidah Khadijah sudah wafat, Abu Talib sudah mati, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu tempat nama dia At-Taif. Tuan-tuan tahu di mana Taif? Pernah pergi Taif? Orang pergi umrah biasa dia pergi Taif. Pergi? Tak ingat di mana Taif ni. Taif ni kita naik bah pergi 1 jam lebih, naik bukit tu. Kan? Biasanya Tok Arab bawa kita pergi tempat bunga ros, tempat pergi beli air wangi. Tu Taif nama dia tu. Baru teringat dia ni. Semalam saya tanya Hudaibiyah kat mana, tak ingat. Tempat susu unta, tahu. Dia kena ingat ke tempat-tempat sejarah dia pergi baru dia ingat dah. Jadi kita kena ingat ilmu sejarah. Nabi kita pergi Taif ditemani oleh Zaid. Sampai di Taif, Nabi kita sallallahu pergi berjumpa dengan ketua-ketua kabilah, ketua kaum. Bila pergi jumpa, semuanya perli. Ukhruj min biladina. Muhammad, mau balik? Mari nak cakap ni. Nabi jumpa yang lain pula, ketua lain. Dia kata, kalau betul mu Nabi, aku bersumpah nak koyak kelambu Kaabah. Macam-macam penghinaan. Akhir sekali bila Nabi SAW nak keluar daripada Taif, Nabi kita salah dilontar dengan batu oleh pemuda-pemuda yang bodoh di Taif. Pembantu dia Zaid bin Harisah sekat sampai pecah, orang panggil luka kepala dia. Sebab bila mari batu, dia tahan dengan kepala dia, dia tahan dengan tubuh dia supaya tidak terkena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, bila Nabi nak balik daripada Taif, Nabi kita sallallahu berhenti di satu tempat nama dia Qarnul Manazil. Yang tuan-tuan pergi niat umrah di Taif tu, ketika itu terdengar suara di langit, kau bunyi suara tu. Agak-agak apa nak hujan. Malaikat turun dari langit. Dia kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami di langit tak tahan hati dah ni. Orang panggil sakit hati sangat-sangat dah kepada Quraisy ni yang telah khianat kepada kamu. Dia kata apa? Kami dak mesyuarat bahawa kami nak pergi ambil 2 bukit besar di Mekah, nak pergi hempak atas kepala Saqif di Taif. Macam nak agak tuan-tuan, kalau kita orang khianat pada kita, tiba-tiba mari pembela nak tolong kita pergi hentam puak tu. Mungkin kita kata, 2 bukit je ke? Banyak lagi bukit kat Mekah, takkan 2 yang nak pakai? Banyak lagi tu. Nabi SAW rahmatan lil alamin, apa Nabi jawab? Nabi kata, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Ini jawapan Nabi. Nabi kata, jangan, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan lahirkan daripada zuriat mereka orang yang akan menyembah Allah. Manakala orang tua-tua yang ada hari ni tak terima dakwah aku harap anak cucu dia terima. Sebelum Nabi kita berhijrah lebih kurang 2 tahun. Bila Nabi kita berhijrah berapa tahun? 8 tahun. Maknanya 10 tahun tempoh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, habis orang Taif berduyun-duyun masuk Islam. Tengok. Manakala Nabi kita suruh hempap, mati neraka dah buat tu. Tapi rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ribu yang telah selamat daripada neraka dengan sebab cara Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rahmat kepada umat dia. Alhamdulillah. Yang ketujuh. Yang ketujuh ni, Nabi kita pada tahun yang ke-11 Hijrah, Nabi kita mula mencari orang yang datang haji ke Mekah, musim haji. Tiba-tiba dekat dengan Jamratul Aqabah. Ingat Jamratul Aqabah kat mana? Orang pergi haji tahu ni. Pergi umrah tak jumpa. Ingat mana pergi haji? Jamratul Aqabah, tempat melontar tu. Kan? Nabi kita tengok beberapa orang pemuda daripada Madinah. Nabi tanya, siapa kamu? Dia kata, kami mari daripada Yathrib. Yathrib ni Madinah lah zaman tu kan.
Kamu siapa? Dia kata nafarun minal Khazraj, beberapa pemuda daripada puak-puak kabilah Khazraj. Berapa orang mereka? Ada 6 orang. Tengok nama dia As'ad bin Zurarah. Dengar ni, Pani kena tanya dia. As'ad bin Zurarah, Auf bin Malik, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. 6 orang pemuda. Bila Nabi tegur dia, Nabi kata, kamu ni mawali Yahud, puak-puakmu ni, puak-puak Khazraj ni, orang panggil berpakat dengan Yahudi di Madinah. Ya. Boleh tak kamu duduk sekejap, kita bincang-bincang? Ini asbab hidayah. Kata mereka, boleh duduk. Maka Nabi SAW ajar kepada mereka tentang, cerita kepada mereka tentang Islam. Bila dengar, pemuda-pemuda ni kata, kita kan selalu dengar pendeta Yahudi cerita kepada kita, Nabi akhir zaman akan lahir, sifat dia macam ni, inilah orangnya. Sudah, mari kita beriman dengan dia cepat, jangan sampai Aus dapat dulu. Biasa bila berlaku dua kabilah yang bertembung, masing-masing nak mencari tempat. Dia kata, mari kita ambil dulu sebelum Aus datang. Dia kata ke Nabi SAW, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpul kami ini berperang sudah beratus tahun lebih, mudah-mudahan dengan kedatangan kamu ke tempat kami dapat menyatukan umat. Tahun berapa tu? 11. Balik pada musim haji tahun yang ke-12 hijrah, 12 kenabian, belum hijrah lagi ni. Kalau saya sebut hijrah tu salah. Datang pula 12 orang daripada Madinah mari mengerjakan haji. 5 orang daripada yang pemuda tadi, 5 datang, sambung tambah seorang lagi, tambah lagi 7 orang yang lain, jadi 12, 5 campur 7 kan 12. Salah seorang daripadanya nama dia Ubadah ibn Samit. Maka terjadilah perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi kita buat perjanjian bahawa mereka mesti ikat setia dengan Nabi, tidak melakukan syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bunuh anak, tidak melakukan tuduhan-tuduhan yang jahat, dan tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Maknanya perjanjian bersifat tauhid, bersifat orang panggil kepribadian. Balik tahun yang ke-13 kenabian, datang 73 orang lelaki, 73 sab'una rajulan wa imra'atan, dan 2 orang perempuan. Dia mari nak jumpa di mana? Semua tempat pertemuan di Aqabah. Sebab Aqabah ni sempit, orang duduk berkemah di Mina kan. Ada Aqabah ni lepas melontar yang terakhir, mereka tak pusing balik, dia ke depan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah hari ni, kita duduk tempat melontar, kita nampak ada sebuah masjid, nama dia Masjid Bai'ah Al-Aqabah, masih wujud sampai sekarang. Nabi kita pergi ditemani oleh bapa saudara dia Abbas dia belum Islam lagi. Dia kata, aku nak pergi tengok, nak jumpa siapa. Maka mereka ini 73 orang ini telah buat ikat setia dengan Nabi SAW. Dan pada waktu itu Nabi buat ikat setia ala sam'i wa ta'ati, alal amri wal ma'ruf wan nahy al munkar, dan mereka mesti membela Nabi SAW ketika senang dan susah. Dan waktu Nabi sampai di Madinah nanti, mestilah mereka jaga Nabi sebagaimana mereka jaga isteri dan anak-anak. Baik para jemaah sekalian, maka selepas daripada itu, yang ke-10 barulah terjadinya peristiwa 27 Safar tahun yang ke berapa? 14 kenabian. Bersamaan dengan 27 Safar tahun 1 Hijrah, ataupun 12 September ataupun 13 September 622, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan pergi ke Gua Thawr. Dan 1 hari bulan Rabiul Awal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, 10 kronologi peristiwa. Siapa boleh ulang balik? Muaz boleh ulang? Baik, kalau tak boleh ulang, tengok balik dalam YouTube, nanti tulis. Alhamdulillah. Baik, saya nak pergi kepada
Itu 10 peristiwa sepintah lalu baru kita nampak nak boleh hijrah bukannya senang-senang. Kita tak boleh nak kata pelarian begitu. Mereka telah buat perancangan yang begitu teliti. Baik, sekarang ni kita pergi kepada pengajaran daripada 10 peristiwa tadi, apa yang dapat kita belajar daripada sini. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita, hijrah itu adalah merupakan pengajaran kepada kesabaran untuk membina tamadun kemajuan manusia. Bina kemajuan manusia, iaitulah sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi kita berhijrah, dia telah buat 2 perkara. Tanda pelajar-pelajar, para jemaah sekalian, kita ni semua ni pakar bahagian strategi, kan? Yang pertama, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat orang Mekah bagaimana kita akan tinggalkan Mekah ini dengan keluarganya, dengan harta benda. Kita malah belum pergi haji. Lepas kursus haji itu, kita ada satu kursus haji perdana nama dia. Tidur di masjid ke tidur di mana, di dewan satu malam kerana belajar nak tinggal keluarga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan, dia panggil al-i'dadul imani, persiapan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Ta'ala turun ayat Quran tentang hijrah. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Tuhan ni luas. Manakala kamu tak boleh duduk di Mekah, pergilah negeri lain. Itu isyarat. Kemudian turun juga suratul Kahfi, menceritakan beberapa orang pemuda yang meninggalkan kampung halaman pergi tidur dalam gua. Kemudian baru mari surah yang ketiga, suratul Nahli, iaitulah Allah SWT sebut walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, lanubawwi'annahum fid dunya wal akhirah, kami akan beri tempat kedudukan mereka dunia dan di akhirat. Ini dipanggil persiapan untuk orang-orang nak pergi berhijrah. Dan sahabat-sahabat ada yang telah hijrah ke mana? Ke Al-Habasyah. Baik, untuk orang Madinah pula, nak terima kami, nak terima orang Mekah, Nabi SAW bukannya lompat terus ke Madinah. Nabi kita buat perjumpaan 3 kali. Ingat, perjumpaan yang pertama berapa orang? 6 pemuda, kan? Perjumpaan yang kedua berapa orang? 12. Perjumpaan yang ketiga Aqabah berapa orang? 73 orang, campur 2 perempuan. Dan Nabi kita sallallahu juga telah menghantar seorang pemuda, nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebagai guru di Madinah. Bila Mus'ab pergi di Madinah, boleh katakan Islam itu telah tersebar masuk dalam rumah-rumah orang Ansar di Madinah. Maka itu dia panggil persiapan mereka nak menerima kedatangan Muhajirin, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, azan. Yang kedua, hijrah juga, pengajaran daripada hijrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik orang-orang rijal, pejuang-pejuang Islam yang akan meneruskan tugas ini. Dia tak boleh ambil orang tepi jalan, mari tak. Orang yang telah melalui proses yang besar. Satu peristiwa, tanda peristiwa ni hebat. Satu hari Sayyidina Umar duduk dengan sahabat-sahabat dia. Dia kata, "Hei sahabat semua, aku nak dengar kamu bercita-cita. Tamannau. Awak nyatakan apa cita-cita awak?" Oh, dia kata Sayyidina Umar, "Saya ni kalau boleh jadi orang kaya penuh dengan emas, saya nak sedekah, nak infak fisabilillah." Kamu? Dia kata, "Saya pula kalau ada permata-permata yang comel-comel, berlian, saya nak nafkah, nak sedekah." Umar kata, orang lain pula tak banyak peristiwa orang lain. Umar kata apa? Maknanya semua hak cadangan tadi, Umar kata ni tak kena berlaku ni. Aduh, dia kata, Khalifah cakap sendiri lah apa yang nak. Umar kata, atamanna, aku bercita-cita kalaulah dunia ini penuh dengan rijal,
dengan pejuang-pejuang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Salim Maula Abi Huzaifah, dan Huzaifah bin Yaman. Kalau ada orang macam ni, insya-Allah kita akan boleh ubah dunia ini dengan begitu cepat. Jadi alhamdulillah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan tenaga-tenaga kerja, pendakwah-pendakwah, sehinggalah selesai daripada ini, baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula nak berhijrah ke Al-Madinah Al-Mudawwarah. Baik. Persiapan hijrah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sebab. Ini kita kena belajar. Dalam hidup kita ni tak boleh kita semata-mata tawakal tanpa mengambil sebab. Saya betul-betul serah ke Allah Taala, dan kita serah ke Tuhan, tapi kita mesti berusaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat persiapan, iaitu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari yang tidak ada orang, menyediakan kenderaan untuk berhijrah, kemudian naik masuk dalam gua. Anak Sayyidina Abu Bakar mari sapu bekas tapak kaki, maknanya persiapan itu cukup. Dan anak dia juga telah Asma menyediakan bekalan untuk berhijrah, menyewa Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi sebagai guide yang nak bawa Nabi melalui jalan yang berbeza. Kita kata itu semua persiapan. Maknanya kita belajar dalam persiapan yang begitu rapi Nabi kita buat, iaitu tak boleh semata-mata kita bertawakal tanpa usaha. Yang keempat, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ada mukjizat. Tuan-tuan kena ingat, waktu Nabi berada dalam gua, kan, gua ni sempit je. Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua, dia nampak kaki Quraisy duduk lalu ke tepi. Hai, dia kata Rasulullah, kalau Quraisy jenguk bawah, nampak kita. Tapi Allah SWT tak beri, tak buka hati dia nak menjenguk, menyebabkan dia tak nampak. Satu-satulah saya kata, kita ni banyak yang kita selamat hari ni hidup dengan sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan kata sebab terlalu bergantung dengan usaha. Usaha kena buat. Ni macam kita hari ni, bila mari pandemik ni, usaha dia je ada pencarakan duduk jauh-jauh, kan, jangan duduk tempat ramai, itu usaha. Tapi kuasa tu kuasa Allah Azza wa Jalla, apa yang dia nak jadi. Dan Nabi kita jumpa dengan Surakah, nak kejar dia tak dapat, pergi di kemah umum ma'bad, kambing yang tak ada susu, keluar susu. Banyak cerita. Yang kelima, iaitulah tentang mantap iman. Di dalam perjuangan kena iman tu kuat. Bila Nabi kita berada dalam gua dengan Sayyidina Abu Bakar tadi, Abu Bakar kata apa? Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka jenguk, mati kita kena tangkap. Nabi kata, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Hei Abu Bakar, mu nak sangka macam mana kita berdua Allah bersama kita? Ini dia panggil, kalau kita rasa lemah letih, kita kena ingat kita ada Allah yang akan membela, yang akan memberi pertolongan kepada kita. Baik, para jemaah sekalian, yang keenam, para pendakwah diajar supaya tidak tamak. Ini penting ni sekali. Bila nak hijrah, Sayyidina Abu Bakar sediakan 2 ekor unta. Seekor untuk dia, seekor lagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, ni untuk Rasulullah. Nabi kata, bisaman, aku nak bayar harga. Nak bayar harga. Dia kata tak payah bayar. Nabi kata aku bayar. Maka di sini para pendakwah diajar supaya bersifat zuhud, jangan suka nak orang. Kita kena belajar. Dan waktu sampai Nabi sampai Madinah sallallahu alaihi wasallam, sampai mana nanti, waktu nak bina masjid Madinah, tanah tapak masjid itu kepunyaan 2 anak yatim, Sahal dengan Suhail. Dia nak wakaf. Nabi kata aku nak bayar. Ini menunjukkan kepada kita ni jangan banyak bergantung dengan orang sangat. Nanti kalau tuan dia tarik balik tanah, nak gimana kita? Itu yang ke-6. Yang ke-7, peranan muslimah. Dengan muslimah kita ni di dalam dakwah ini besar. Asma telah menyediakan bekalan untuk ayah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ni anak Sayyidina Abu Bakar. Kemudian
Bila Nabi keluar, mari puak-puak kafir mari rumah Abu Bakar. Dia kata, mana ayahmu? Asma kata, tak tahu mana ayah aku pergi. Katanya Abu Jahal penampar Asma sampai tercabut dia punya subang, telinga. Tapi mereka tak mengaku. Ini dipanggil peran wanita. Jangan duk kata muslimat lil mu'la. Dalam perjuangan kita kena ada muslimat kita yang gagah perkasa, yang kuat untuk membela Islam. Ini peranan yang besar. Yang ke-8, masalah al-wala wal bara. Masalah iaitulah kepatuhan dan kesetiaan di dalam perjuangan kita ini, iaitulah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berjuang kerana tu, kerana ni. Kalau tidak, kita akan jadi manusia yang kecewa. Bila harta dunia yang pangkat yang kita nak tak dapat, kita akan lari. Itu cerita lompat sana lompat sini tu, pasal tak dapat ini lompat sana kan. Akhir sekali maka kita tak ada perjuangan. Orang berjuang mesti ada prinsip, mesti ada asas perjuangan. Yang ke-9, kita tengok bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diterima oleh masyarakat di Madinah. Apabila Nabi kita sampai, yang pertama sekali dia telah disambut oleh anak-anak orang-orang Ansar di Madinah. Mereka telah orang panggil ada kompang. Dia sambut, dia kata, nahnu jawarin min madin najjar ya habbaza Muhammadun min jar. Boleh ingat? Kena ingat. Nahnu jawarin min bani najjar ya habbaza Muhammadun min jar. Kalau tengok dalam syair, banyak dalam YouTube, anak-anak Arab duduk nasyid lagu ni. Dia kata, kami ni anak-anak perempuan daripada Bani Najjar. Bani Najjar ni keluarga Nabi juga, di sebelah sebelah mak dia. Ya habbaza Muhammadun min jar. Kalaulah Muhammad ni sudilah nak duduk jadi jiran kami, mana nak ajak duduk di kampung dia. Nabi tengok kanak-kanak ni duduk bernasyid, Nabi berpaling. Dia kata, wallahi Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukunna. Anak-anak, Allah Ta'ala tahu aku ni sangat menyayangi kamu. Masya Allah tabarakallah. Nabi kita respon kepada anak-anak. Itu dipanggil bagaimana penerimaan orang-orang Madinah. Dan Nabi kita telah disambut yang begitu besar. Panjanglah di antara ajaran-ajaran Nabi. Yang pertama, Nabi kita bina masjid. Kemudian Nabi kita mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan. Baik, para jemaah sekalian, kalau saya nak cerita saudara ni panjang pula. Kemudian yang ketiga, Nabi kita salah tulis surat perjanjian damai di antara penduduk Madinah yang pelbagai agama. Ada Aus, ada Khazraj, dan mereka ni telah masuk Islam. Ada satu sekumpulan nama dia Yahudi. Yahudi ada 3 bani di Madinah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan Bani Quraizah. Baiklah para jemaah sekalian, ada satu lagi bani yang baru muncul, nama dia Bani Munafik. Ini bahaya sekali. Masa di Mekah, munafik tak ada. Tapi bila sampai di Madinah, muncul munafik. Sebab apa? Munafik ni akan timbul apabila kita Islam mempunyai kekuatan. Kalau Mekah, buat apa nak mengaku jadi Islam? Kena tapar dia Abu Jahal, buat letih. Tak. Di Madinah ni kalau tak mengaku Islam, macam mana dia nak dekat dengan Nabi? Bagaimana dia nak ambil harta ghanimah? Macam mana nak dapat projek-projek yang dibagi oleh kerajaan? Maka dia jadi munafik. Lepas duduk dengan Nabi, duduk dengan pok Yahudi pula. Maka timbul 3 kumpulan. Kemudian para jemaah sekalian, yang terakhir sekali, bahawa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu hijrah yang besar, suatu perjuangan yang mesti kita kena belajar. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu dipanggil tilka asyaratun kamilah, 10 perkara yang boleh kita belajar daripada 10 kronologi peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya boleh simpulkan bahawa hijrah itu satu perjuangan, bukan satu pelarian. Terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Rahman yang telah memberi ruang kepada saya untuk bersama dengan para jemaah di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.